Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okay. Okay, so hari ini kan kita akan belajar tentang subtopik yang terakhir untuk bab 7 pelan dan dongakan. Okay. Kejap. Sebelum kita masuklah untuk subtopik kita kan, cikgu nak tanya awak lah, awak ingat lagi tak apa maksud pelan ni? Pelan ni apa? Pandangan atas. Okey, kita nampak dari pandangan atas, okey? Pandangan atas. Kalau ayat maksud dia yang panjang, dekat unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dapat dilihat dari pandangan atas. Okey, dilihat. Okey, dongakan pula apa? Dongakan ni? Dari sisi dengan depan. Dari sisi dengan depan, maksudnya dia dapat kita lihat dari pandangan sisi dengan depan. Good. Okey, dapat dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan. Okay. So sebelum ni kita dah belajar cara untuk melukis. Dia bagi kita 3 dimensi, kita nak lukis macam mana pelan dan dongakan. Kemudian kita dah belajar macam mana nak lakar. Dia bagi pelan dan dongakan, kita macam mana kita nak lakar jadikan dia bentuk 3 dimensi. Okay. So hari ni kita nak belajar, kita nak selesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. Okay, so bila selesaikan masalah ni memang banyak soalan. Jadi awak kena sentiasa baca bagi fahamkan soalan tu baru awak buat. Boleh? Boleh. Alright, so okay. So kita masuk pada contoh yang pertama lah. Saya tunjuk dulu macam mana contoh kita selesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. Tengok contoh yang pertama ni. Okay. Dia kata dekat sini rajah di bawah menunjukkan pelan bagi gabungan cuboid dan kon. Diberi tinggi cuboid itu ialah 6 cm dan tinggi kon itu ialah 9 cm. Disuruh kita hitung isi padu gabungan pepejal itu. Okey, awak semua kita dah belajar kan luas permukaan dan isi padu. Awak ingat tak formula bagi silinder ke kon? Ingat? Semua ingat? Tak ingat, kena cari. Okay? Atau nanti cikgu tulis. Ingat tak semua? Ingat lupa cikgu. Okay, tak apa. Okay, ingat lupa. Tak apa, sambil kita buat ni sambil-sambil awak ingat sekali. Okay, so dekat soalan ni dia suruh kita cari isi padu. Isi padu gabungan pepejal. Maksudnya kat sini cuboid, ini cuboid. Ini adalah kon. Tapi ini dia bagi pelan. Daripada pandangan atas pelan kita nampak gabungan pepejal tu bentuk seperti ini. Tapi dia dah bagi kita cuboid punya tinggi 6 cm, kon punya tinggi 9 cm. Okey, kita keluarkan dulu formula isi padu untuk cuboid. Siapa tahu? Isi padu cuboid. Formula dia apa? Panjang darab lebar darab tinggi. Alright. So, dekat sini kita boleh dapat dia punya panjang tak? Pelan ni. Panjang cuboid. Kalau awak tak nampak, awak kena buatlah panjang cuboid tu kan. Awak kena lakar bentuk dia. Contoh macam ni lah, cikgu lakar sikit. Okay, dia kata dekat sini 21 cm pelan tu. Maksudnya contohlah sini 21. Oops, contohlah Lepas tu dekat sini ada kon kat sebelah ni. Okay, contoh. Okay, contoh. Alright, so kat sini panjang dia berapa? Ni dia dah bagi 21 cm, dia punya tinggi untuk cuboid dia dah bagi 6 cm, lebar dia dah bagi 14 cm. Panjang ni berapa? 21.
Alright, 21 darabkan dengan 14. Darabkan dengan tinggi dia dah bagi 6 cm. Awak tak perlu lukis ni pun tak apa. Sini kan dia dah bagi ni panjang, lebar. Tinggi dia dah bagi dah dekat dalam soalan ni. So masukkan sahaja. Berapa tekan kalkulator dapat berapa? Ni cm. Awak semua dapat berapa? 1764. Good, 1764. Berapa unit dia untuk isi padu? cm padu. cm padu, okey, cm cube. Alright, so kemudian kita kira isi padu untuk kon pula. Siapa ingat isi padu kon punya formula? Ada sesiapa ingat? Tak ada ingat? Okey, tak apa, cikgu bagi dulu. Isi padu kon ni ada nak kongsi? Ada siapa? Tak ada. Okey, tak apa. Isi padu kon ni 1/3 pi j squared t. Alright. So kita masukkan sahaja 1/3 darabkan dengan pi. Pi kat sini dia patutnya dia bagi 22/7. Cikgu lupa nak tulis. Kita guna pi 22/7. Jejari berapa? 7. Okay, good. 7. Kita square kan, jangan lupa square. Darabkan dengan tinggi kon dia bagi dekat dalam soalan 9. Alright. So, okay, tekan kalkulator. Dapat berapa? Satu per 3 darab 22/7 darab 7 square darab 9. Dah dapat? Darablah satu-satu. 1/3 darab 22/7. Darab 22/7. Darab 7 square. Darab 9. Cikgu dapat 462. Sama tak? Sama. Okey, 462. 62. Okey, units cm cube. Alright. Dia suruh kita hitung isi padu gabungan pepejal itu. Maksudnya kita kena buat apa? Operasi apa? Tambah. Good. Isi padu gabungan pepejal sama dengan isi padu cuboid tambahkan dengan isi padu kon. Right. So masukkan saja 1764 cm cube tambah 462 cm cube. Alright. Dapat berapa? $2,226 cube. Alright, good. Terima kasih yang ni. Alright, ni jawapan dia. Alright, first kita kena cari isi padu untuk cuboid. Lepas tu kita cari isi padu untuk kon. Kemudian nak dapatkan isi padu gabungan, kita tambahkan. Okey, jelas? Jelas ya? Okey, jelas. Alright, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni dia bagi pelan dan dongakan depan bagi prisma dan cuboid. Hitung isi padu gabungan pepejal itu. Okey. Kalau awak tak nampak, awak boleh lukis lah. Lukis, cikgu bagi tahu. Alamak. Awak lukis, awak lakar bentuk 3 dimensi dia. Kalau awak tak tahu prisma ni prisma apa kan? Sekejap. Ni cikgu lukis ni. Cikgu anggarkan ni 9 cm lah sebab pelan dekat sini dia bagi 9 cm kan.
Okay, 9. Oops. Lukis dulu. Okay, warna putih. Okay, contohlah ni 9 cm. Contoh Kemudian dekat sini 15 cm. Contoh kat sini 15 cm. Alamak. Lepas tu ni 9 cm. Of course ni 9 cm. Garis yang kita boleh nampak. Oops. Kita lukis plan dulu. Okay, plan ni 9 cm. Sini pun of course lah 15 cm. Sini 15 cm. Alright. Kemudian dekat dongakan depan dia ada bagi ni, yang bawah ni dulu kita lukis. Kita lukis dongakan depan ni 4 cm. Contoh ni 4 cm. Mestilah dekat sini pun 4 cm. Kita gabungkan dulu. Okey. Yang atas ni pula 3 cm. Okey. Yang ni 5 cm. Okey, anggaplah yang ni 5 cm. Lepas tu turun bawah. Belakang ni pun samalah kan. 4 cm. Ni pun 4 cm. Okey, kita gabungkan. Ni 3 cm. Okey, kita gabungkan. Lepas tu turun bawah juga. Alamak, laju pula buat. Okey, okey. Okey, nanti yang dongakan sisi awak akan dapat secara automatik kan. Okey, lepas tu kita boleh gabungkan ni, gabungkan setiap bucu tu. Okey, yang macam ni. Alright. Dekat sini daripada gambar 3 dimensinya, bagi tahu saya ada berapa pepejal? Dua. Satu ni cuboid. Cuboid. Yang atas ni apa? Prisma apa? Trapezium. Right, trapezium. Okey. Okey, dia suruh kita hitung isi padu gabungan tu. Alright, dekat sini cikgu tulislah ini 4 cm, sini 3 cm, sini 15. Alright, so sini 5. Okay. So first kali kita nak kira isi padu untuk prisma trapezium. Okay. Isi padu prisma trapezium. Okay, ada siapa tahu nak cari isi padu prisma macam mana? Luas keratan rentas darab tinggi. Good. Luas keratan rentas. Okay, kalau dekat sini formula luas keratan rentas darab panjang atau tinggi pun boleh. Panjang, cikgu tulis panjang atau tinggi. Faham kan? P tu panjang, T tu tinggi. Okay. So macam mana kita nak cari, so kita maksudnya daripada isi padu prisma ni kita kena cari luas keratan rentas untuk trapezium dululah. So luas keratan rentas. Okay, trapezium. Okay, luas keratan rentas untuk trapezium. Formula dia. Ada ingat? 1/2. Ya. Darab A tambah B. Garis baru. Oh. Okey, jap. Okey. A tambah B. Okey, darabkan dengan dia punya panjang atau tinggi dia lah kan. Okey, cikgu buat C. Alright. So masukkan saja 1/2. A dengan B dia berapa? Ini bukan 15 ni. Ini bukan 15 awak, sekejap. 15 yang ni. Pen. 15 kan bahagian sini kan. Jadi yang ni panjang sini ni. Ni 15. Cikgu silap pula. So tu dekat situ 15. Yang panjang belah sini ni 9. Yang belah sini ni. 5 tambah 4 dapat 9. Okay, baru betul. Okay, so A dia 5 tambah 9 lah kan. Okay, panjang dia
Dia punya ni, trapezium punya ni. Ni A, ni B. Dia punya panjang atau tinggi dia berapa? Okay. 3. Okay, good. Okay, tekan kalkulator dapat berapa? satu. 21. Okay, dia punya tu luas, dia punya unit apa? cm padu. cm padu ke? Luas cm squared. Oh, cm Ah, persegi. ya, cm persegi. Alright, so kita dah dapat luas gerantar rentas untuk trapezium. So kita boleh dapatlah untuk isi padu. Kalau isi padu pula, isi padu trapezium sama dengan 21 cm persegi darabkan dengan dia punya panjang ni. Panjang yang sini ni. Berapa? 15 kan? 15. 15 cm. Okay, dapat berapa? 21 darab 15. 315. 315 cm cube. cm padu. Alright, kita dah dapat isi padu untuk trapezium. Okey, isi padu cuboid pula berapa macam mana? Cuboid. Okey, berapa? Macam mana? Macam mana isi padu cuboid? Nak cari dia? Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, darab tinggi. Berapa nilai panjang nilai lebar dengan nilai tinggi? Dekat sini cikgu dah tulis dah. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, berapa bagi tahu cikgu nilai dia? Nampak kan? 9 darab 15 darab 4. Ha. 15 darab 4. Darab 4. Alright. So kita akan dapat berapa? Oops. Ini semua cm. 9 darab 15 darab 4. 9 darab 15 darab 4. Kita akan dapat 540. Okay, good. 540 cm padu sini. Cube. Alright. So kita dah dapat isi padu trapezium, dah dapat isi padu cuboid. So kita boleh dapatkan gabungan pepejal tu. Isi padu gabungan. Okay, isi padu. Tulis sini. Isi padu gabungan. Oops, gabungan sama dengan 315 cm cube sama dengan pula. Okay, tambah 540 cm cube. Okay, dapat berapa? 855. 855 cm padu. Good. Okay, so macam ni lah cara dia. Okay, dah faham? Ingat ni, macam mana nak cari isi padu prisma. Kita kena cari luas gerantar rentas dulu. Kemudian kita darab dengan panjang atau tinggi dia. Okay, nak cari luas gerantar rentas untuk trapezium, formula dia ni 1/2 A tambah B di mana sisi dia sama ni kan. Sisi pula dia punya dia selari ni. Kemudian darabkan dengan tinggi dia. Kemudian nak cari isi padu cuboid, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jelas? Boleh? Boleh. Okey. So, untuk contoh ketiga ni cikgu bagi awak dalam 4 minit cukup tak untuk buat? Ke nak 5 minit? Nak berapa minit? 4 cikgu 4.
4 je. Okey, Andi. Okey, cikgu bagi 4 minit. Buat carikan dia punya hitung isi padu gabungan pepejal tu. 4. Dia ada bagi pelan, dia bagi dongakkan depan. Okey, tinggal lagi dalam 50 saat. Okey, dah. Sudah 4 minit. Ya. Okey. Tahu dia ada isi padu keyboard kan. Isi padu keyboard. Okey, beritahu saya isi padu keyboard dapat berapa? 4/4/2. 4/4/2. 4/4/2. Okey. cm. Kita dapat berapa? 32.
32 cm padu. Okey. Okey, sekejap. Yang bagi yang tak nampak tu kan dia punya bentuk dia, cikgu lukis sekejap. Okey, dekat sini, dekat pelan tu, pelan dia bagi kita sini 6 cm. So sini 6 cm. Sini 4 cm. So sini 6 cm, contoh-contoh. Sini 4 cm. Oops. Right. Kemudian tinggi kat sini dia bagi 4 cm. Kena pula. Cikgu lukis sekejap Sini 4 cm. Allah, tak tegak pula. Okey, 4 cm. Kemudian sini pun 4 cm. Lepas tu dia turun. Okey. Sini 2 cm. Sini 4 cm. Lepas tu dia macam ni. Sama juga dengan belakang. Turun. Sini 4, 2, ni 4. Okey. Ni cikgu lakar tanpa guna pembaris tau. Okey, nanti dapat macam ni. Alright. So isi padu cuboid yang atas ni kawan awak dapat 4 darab 4 darab 2 dapat 32 cm padu. Yang bawah ni isi padu untuk prisma apa? Trapezium. Right. Apa formula dia? Luas keratan rentas. Yes, keratan rentas. Keratan rentas darabkan dengan panjang atau tinggi. Atau tinggi. Alright. So berapa ni luas keratan rentas awak dapat berapa? Luas keratan rentas. Luas keratan rentas untuk trapezium. Rentas trapezium. Berapa awak dapat? Nah, senyap je. Sini dia bagi 6. Atas ni 4. Tinggi belah sini 4. Dapat berapa? Tambah 4. Darabkan dengan 4. Yang awak cari tak? Dia berapa dapat? 20 cm. 20 cm persegi. Alright, so kita masuk dalam isi padu punya formula 20 cm persegi darabkan dengan dia punya panjang dia berapa? 4 cm. Okey, 4 cm. So dapat 80 cm padu. okey, good. So berapa isi padu gabungan pepejal? Isi padu, cikgu tulis sekejap. Isi padu gabungan pepejal. Okey, sama dengan isi padu cuboid 32 cm padu tambah 80 cm padu. Okey, dapat berapa? 112. Okey, 112 cm padu. Right. So, okey, dah faham okey? Jelas Jelas. Okey, alright. Kejap. Right. So, kita masuk pada contoh keempat lah. Okey. Okey, contoh keempat ni kita tengok. Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi sebuah prisma. Keratan rentas prisma itu berbentuk trapezium. Diberi isi padu prisma itu ialah 360 cm padu. Dia suruh kita hitung tinggi dalam cm prisma tersebut. Kemudian dia suruh kita lakar bentuk 3 dimensi objek tersebut. Okey.
Okay, kalau kita tengok pada soalan, dia dah bagi tahu prisma tu berbentuk trapezium ni. Kita tahu trapezium punya luas ke rata rentas berapa? Berapa pula? Luas ke rata rentas formula dia apa? Darab panjang. 1/2 A tambah B darab dengan panjang dia lah kan. Okey. So sekarang ni kan kita tahu ni bentuk ni, ini adalah plan. Ni dia bagi plan ni. Plan. Alright. So dari sini kan awak lakar dulu, cikgu lakar dulu. Cikgu lakar dulu plan. Maaf. Sabar ya, sabar. Cikgu lukis plan dulu. Oops. Okay, macam ni. Alright. Kalau ada garis padu bermaksud awak boleh bayangkan bentuk trapezium macam mana kalau kita tengok daripada bahagian atas. Awak boleh bayangkan tak? Bentuk trapezium bila kita tengok daripada pandangan atas, kita akan nampak ada satu garis padu dekat bahagian tengah ni. Okey, maksudnya macam tu lah bentuk dia macam ni. Cikgu lukis dulu. Oops, cikgu lakar je dulu tau ni. Ni sana. Okey. Ni bentuk trapezium betul? Betul. So, kalau awak tengok ni cikgu lakar je dulu tau. So, kalau kita tengok dekat sini, ini 6 cm ni dekat bahagian bawah. Alright. So, dekat atas ni, ini adalah 6 cm yang bahagian sini. Okay. 6 cm. Okay. Sini bukan 6 cm bahagian bawah ni. Eraser. Ni plan dia macam ni kan, 6 tambah 3, 9 sepatutnya, 9, atas ni baru 6. Okay. Dia punya tinggi ni 6. Okay. Ni tinggi ni kita tak tahulah. Dia suruh kita cari tinggi kan. So kita letaklah H. Okay. Sekejap. So kita masukkan sahaja formula dalam ni 1/2 A dengan B kita tahu kan? Tahu. Tak ada yang respon pun. Kita tahu. Okay, lepas tu tinggi kita tak tahu. Kita kena carilah. So kita tulislah P dulu. Cikgu letak P. So dah kirakan yang ni depan ni dapat berapa? 6 tambah 9. Dapat berapa? 1/2 darab 6 tambah 9. Dan jadikan dia dalam fraction. Dalam pecahan. Dapat berapa? Okey, 15/2 P. Okey, tinggi kita tak tahu. Alright, dia kata isi padu prisma tu 360 cm padu. So kita tahu isi padu prisma untuk trapezium. Prisma. Trapezium sama dengan luas ke rata rentas kita dah tahu 15/2 P. Darabkan dengan dia punya ni. Yang bahagian bawah ni kita tahu kan 6. Kat sini ni dia bagi kita ni Ni kita tahu 6. So kita darabkan dengan 6. Okay. So kita masukkan pula isi padu prisma ni dia dah bagi ni. 360 cm padu sama dengan 15/2 P darab 6. Kita boleh selesaikan tak? Boleh.
Alright, awak selesaikan dapat berapa? 360 kita bawa 6 bawa belah kiri, kita dapat 60. 360 bagi 6, kita dapat 60. 15 per 2 pi. Selesaikan dapat berapa pi ni? Bawa sini. Ya. Okay, kawan awak dapat 8. Okay. So dia macam ni, 60 darab 2. Okay. 60 darab 2. 2 darabkan naik atas kan. Lepas tu 15 ni bawa ke bawah. 15 sama dengan P. Kawan awak dapat 8. Okay, good, betul. 8 cm. Dia nak dalam cm kan? Okay, good. So macam mana nak lakar bentuk 3 dimensi tu? Alright, dia suruh kita lakar. Awak gunakan pembaris awak. Awak lakar macam yang saya lakar yang ni. Lepas tu awak letak ikut yang ni. Dia dah bagi kita tinggi, kita dah dapat tinggi. Dia dah bagi panjang untuk pelan adalah 9. Sekejap. Padam ni. Awak lakar guna pembaris lah nanti. Oops. Okay, so dekat sini gunakan warna lain. Sini yang panjang untuk pelan ni 9 cm. So 9 cm. Nampak ke? Nampak ke warna purple tu? Ni 6 cm. Sini 9 cm. Ini 6 cm. Okay, pelan dah siap. Kita tahu tinggi dia 8 cm. Okay, 8. Contoh ni 8. Ni pun 8 lah. Okay. Panjang yang dekat sini 6 cm. Sebelum dia condong tu. 6 cm. Contoh ni 6 cm. Ni pun 6 cm bawah. So kita bawakan dia ke bawah. Okay. So ni 9. Ini 8. So ini 6. Sini yang panjang ni pun 6. Okey, macam ni nanti awak lakar guna pembaris. Boleh? Boleh. Boleh cikgu? Okey. Sekejap, cikgu padam ni nampak 8 sikit. Alright. Okey, macam tu lah lakar nanti guna pembaris lah. Alright, macam tu nak selesaikan masalah yang ni. Untuk contoh 4. Sekejap. Alright. Okey, semua jelas tak yang ni? Macam mana nak buat ni? Jelas Kita cikgu. buat satu-satu. Jelas Yang lain semua jelas? Jelas. Okey. Kalau laju sangat bagi tahu cikgu Untuk soalan ni kita cari dulu kerata rentas punya luas. Kerata rentas prisma trapezium punya luas dulu. Okey. Lepas tu baru kita cari isi padu prisma tu untuk dapatkan tinggi dia. Okey. Jom kita tengok untuk contoh 5 pula. Contoh 5 ni dia suruh kita rajah di bawah menunjukkan dia bagi kita pelan. Nampak tak ni ukuran bagi setiap pelan tu dengan dongakan tu. Awak semua nampak tak? 4 cm. Okay, nampak kan? Okay, so cikgu bagi dalam 3 minit. Boleh tak buat yang A dulu? Lakar bentuk 3 dimensi tu dulu. Boleh? 3 minit. 3 minit cukup tak untuk lakar? Cukup? Tak. Tak cukup. Nak berapa? 4? 5? Cikgu bagi 5 minit. 5 minit awak lakar, nanti cikgu nak seorang snapkan dalam Telegram. Ke arah ke kanan lah. Pandangan sisi dia ke kanan.
Okay. 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 Buat Ni soalan dia. Okey dah. 5 minit dah berlalu. Huda boleh snapkan tak masuk dalam Telegram? Huda. Cikgu nak tengok awak punya ni lakaran untuk soalan A ni. Lakar bentuk 3 dimensi ni gabungan objek. Sekejap cikgu. Okey, nanti awak masukkan dalam ni. Kita tunggu Huda ni lah. Snapkan.
Udah dah snap. Udah tengah snap ke apa? Tengah loading Dah. Dah, kejap cikgu tengok. Alright, kejap. Alright. Okay. So bentuk 3 dimensi seperti ini. Alright. Kita tengok Kita download sini. Okay. Sini. Ini gambar yang Huda dah lukis. Bawa sini. Alright. Okay, kita tengok. Okay, dekat sini. Okay, belan dia ni kat sini berapa cm ni? Belan. Siapa boleh tahu beritahu? Tak ada siapa tahu ke? Tak nampak lah cikgu. Tak nampak? Apa yang nampak? Gambar skrin cikgu ke apa? Oh yang ni yang belah sini Yang Andy? Okey cikgu ni. Okey sini 4 cm. Di bahagian dongakan sisi dekat belah bawah ni adalah 5 cm. Alright. So kemudian panjang tinggi dia ni kalau kita ikut pada sini adalah 6 cm. Ni 3 cm. Sini pun 3 cm. Alright. So first kita dah dapat dia punya ni kan. Dah dapat bentuk 3 dimensi gabungan objek tu. Kita cari isi padu. Okey. Tolong bagi tahu saya formula untuk isi padu cuboid dulu. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Alright, panjang, darab lebar, tambah pula. Darab tinggi. Okey, so panjang dia berapa untuk cuboid ni? Panjang berapa? Cikgu dah tulis dekat sini dah. 4. 5. Boleh sama 5 darab 4 darab tinggi dia 3. Ni yang ni pejal pertama, ni pejal kedua. So ni 3. Alright, dapat berapa? 60. Tekan kalkulator. 60. 5 darab 4 darab 3. Isi padu cuboid, kejap. Okey. Sekejap. Cikgu nak tengok balik Huda punya gambar ni. Sekejap Okey, belan daripada atas ada 1, 2, dongangkan sisi maksudnya dari sini kita akan nampak ni. Okey, dongangkan depan. Okey, kat dongangkan depan ni awak nampak dia ada garis padu kan dekat tengah sini, betul? Itu bukan garis padu ni. Betul. Okey.
Okay, so kita boleh dapatlah sini. Alright, so kita boleh dapatkan, kejap. Okay, ini garis padu. So eraser pen. So kita akan dapat sini punya cuboid satu dengan trapezium kat sini nanti. Alright. Ini bukan garis padu lah, ini adalah garis padu halus. Jadi dia bukan apa ni, benda yang kita kena lukis dekat dalam pepejan ni lah. Okay. Boleh faham tak? Ini garis padu halus ni. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Ni bukan garis padu halus, tapi kita nak kira mudah untuk kita kira isi padu gabungan ni, kita buatlah macam ni. Nanti kita akan dapat dua bentuk pepejal. Satu cuboid, lagi satu bentuk trapezium, prisma trapezium. Okey, cuboid tadi kawan awak dah cakap isi padu. Okay. 5 darab sini kan 2. Ni cikgu tengok dekat plan ni. Sini 2, sini pun 2. So 2 darabkan dengan panjang dia 5, tinggi dia 3. Dapat berapa? Dapat berapa kawan-kawan? 30. 30. Okay. 30 cm padu. Okey, isi padu trapezium. Kita kena cari luas gerata rentas dulu. Isi padu trapezium sama dengan luas gerata rentas. Geratan rentas darab panjang atau tinggi. Cikgu buat macam ni lah. Okay, panjang atau tinggi. Okay, luas gerata rentas untuk trapezium berapa? Luas geratan yang ni. Sini berapa ni? 3, betul? Nampak ni cikgu dah tulis dah kat sini 3. 3 A tambah B, 3 tambah 6. Dia punya panjang sini berapa? 5. Panjang situ 5. 5. Kejap. 4, 5. Okey, 5. Awak dapat berapa? Dapat berapa? Ni 1/2, 3 tambah 6, 1/2 darab 3 tambah 6 darab 5. 45/2. 45/2. Per 2. 45/2 Okay. Kejap cikgu nak tengok ni. Dia punya tinggi sini, ni A. Sini tambah sini. Sinilah awak. Sini kan. Ni trapezium, betul? Ni isi padu untuk trapezium, betul? Okey. Contohlah cikgu nampakkan untuk awak trapezium ni. Okey, cikgu ambil ni. Macam kita tak nampak je. Kejap cikgu ni. Iris. Pen. Okey.
Okey, trapezium ni kan. Okey, kalau awak tengok, cikgu ambil sini. Isi padu untuk kita dapatkan luas rata rentas trapezium, kita buat 1/2 dalam kurungan A tambah B darab tinggi dia. Okey, so kalau dekat trapezium ni, okey, ni A, ni B. So dia punya tinggi dia 2 lah kan? Betul tak? Betul. Kita ambil sisi dia yang belah sini. Okey, so kira dapat berapa? 9. Okey, kita dapat 9. Okey, ni baru betul. Okey. Alright, dan ingat tahu yang ni bentuk sini, ini A, ni B. Lepas tu kita darabkan dengan yang C kat sini. Alright. Ini luas. Okey. Okey, so untuk dapatkan isi padu trapezium, isi padu, cikgu bawa atas ni. Isi padu trapezium. Okay, sama dengan kita dah dapat luas kerata rentas dia berapa? 9 cm persegi. Darabkan, ni baru kita darabkan dengan 5. Dia punya panjang atau tinggi. Yang ni panjang dia 5. Baru kita darabkan dengan 5. Dapat berapa? Isi padu trapezium? 45. 45 cm padu. Okey, so dia nak hitung isi padu kan, gabungan pepejal ni. Macam mana nak kira gabungan? Tambahkan isi padu cuboid dengan isi padu trapezium. Isi padu gabungan. Sama dengan 30 tambahkan dengan 45. 45 cm padu. Dapat berapa? 75. 75 cm padu. Okey. Alright. Untuk soalan C ni, kita tengok soalan C. Okey, dia kata sebuah prisma tambahan ingin dicantumkan pada objek tersebut supaya membentuk sebuah cuboid. Kita tahu bentuk cuboid macam mana kan? So, hitung isi padu dalam cm prisma tambahan itu. Maksudnya, prisma ni kan, ni bentuk prisma dengan cuboid ni. Cikgu padamlah supaya awak nampak ni. Cikgu padam dulu yang ni Ni yang kawan Huda dah lukis. Alright, dia kata dia nak cantumkan prisma tambahan pada objek supaya membentuk sebuah cuboid. Okey, kita nak dapatkan cuboid daripada bentuk pepejal ni macam mana? Boleh kan kita buat macam ni, nak dapatkan cuboid. Cikgu lukis sini, ni satu. Lepas tu kat sini tinggi dia. Okey, ni sini. Nak bentuk cuboid, awak semua tahu kan bentuk cuboid macam mana? Okey, macam ni prisma tambahan dia. So nanti kita akan nampak, ambil warna putih. So kita akan dapat bentuk seperti ini. Ini prisma tambahan dia. Nampak tak? Nampak. Okey. Alright, so ni prisma tambahan dia. Untuk dapatkan bentuk cuboid ni yang besar ni, cuboid. Okey, so prisma tambahan ni bentuk apa? Trapezium juga. Trapezium. So kita boleh tak dapatkan dia punya isi padu? Mudah kan? Okey, cuba awak buat. Cikgu bagi masa dalam 3 minit, awak buat 3 minit. Nama tu. 3 minit buat dapatkan bentuk ni. Isi padu prisma tambahan tu. Awak tahu ke? Tak tahu kan dia punya ni nilai dia, kejap. Okay. Sini awak akan dapat yang ni sini A dia 2 cm. Sini 4. Tinggi dia ni 3. Sudah. Panjang dia ni 5.
Okey, ada yang dah dapat isi padu dia? Oops, mana biru pula. Siapa dah dapat boleh kongsikan dulu isi padu prisma tambahan ni. Prisma tambahan. Dapat berapa? 45. 45. Okey, good. 45 cm padu. Okey. Yang cikgu tulis jawapan dia. Awak tahu kan cara nak kira macam mana? Okey. So, betul 45 cm padu. Okey. So, jelas tak dengan soalan nombor 5 ni? Jelas. Jelas. Jelas, okey? Okey. Okey, kita gerak pada ni. Soal contoh yang terakhir ni. Okey, contoh yang terakhir ni, dia suruh kita lukis dengan skala penuh prisma tersebut, prisma tegak tersebut. Okey, awak macam biasa, awak kena lukis guna pembaris lah. Awak buat dulu, saya lukis dekat sini saya tak guna pembaris, awak lukis guna pembaris So kita buat sini dulu. Nah, cikgu punya ni. Alright. Buat guna pembaris. Awak buat tak ke tunggu cikgu? Awak buat tahu? Buat cikgu buat pun, cikgu pun sama-sama buat. Lukis skala penuh. Tengok pada ni, nampak kan dia punya ukuran dia tu. Alright. Sini. Iris ni. Guna warna putih lah. Fine. Okay. Dekat sini dia kata pelan ni panjang dia 2 cm, dia dah bagi sini 2 cm. HL 3 cm, EH sama dekat sini 2 cm. So 2 cm, 3 cm, 7 cm. 7 cm sama panjang dengan ni 7 cm. 7 cm. Contoh 7 cm. Sini 5 cm. 5 cm. Sini 7. Sini 5. Right. Dongakan depan sini adalah 4 cm. Kita lukis 4 cm. Awak lukislah guna pembaris 4 cm. Sini 4 cm juga. Kemudian sini ada 2 cm. Kan dia sama dengan ni. LM sama dengan, kat sini pun ada LM. Sama 2 cm. KI 2 cm. KI dekat sini pun ada 2 cm. Okay, awak lukis. Di sini adalah 3 cm. Tu condongkan dia. Yang belakang ni pun sama. Oops. Dia gabungkan. Okay, cikgu dah siap. Oh, sini gabungkan. Alright, cikgu dah siap dah. Awak semua dah siap belum? Belum. Okey, buat. Okay, sambil buat tu, sambil dengar cikgu terang. Okay, dah siap.
Tak apalah, yang sambil-sambil tu dengarlah cikgu terang ni Okey. Dekat kita dah siap lah, nanti awak labelkan supaya awak tak tertinggal lah bucu dia. Lepas tu dengan ukurannya awak tu awak tengok. Okey, labelkan nanti. Okey. Lepas tu kat soalan B dia suruh kita nyatakan panjang sisi FG dalam cm betul kepada 1/4. Okey. So kita tengok dekat dalam gambar rajah ni kan, kalau kat sini padongankan depan F, kat sini G, dekat sini G. So maksudnya garis panjang sisi FG ni adalah dia condong kan. Okey. Kita tahu dekat sini kita boleh gunakan nak cari panjang FG ni, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Betul? Boleh tak? Kita boleh gunakan. Alright, boleh. So dekat sini kalau awak tengok kat dalam gambar rajah pelan dadongakan ni, okay, kita garis padu halus ni dia dah dia selarikan kan, dia tally kan dengan 2 cm. So sini 2 cm, bawah ni tapak dia ni pun 2 cm. 7 tolak 2, kat sini kan 3, sini 2. So 7 tolak 5 dapat kat sini 2. So 2. So kita boleh tak dapatkan FG? Boleh tak? Boleh dapatkan FG tak? Boleh. Okey, bagi tahu saya teorem Pythagoras ni formula dia FG sama dengan berapa? Macam mana? Teorem Pythagoras. IH kuasa 2. Okey, so 2 squared tambah 2 squared. Betul ke? Ada punca kuasa. Ada punca kuasa. Macam ni, betul ke? Alright. So, okey, dapat berapa? 2 squared 4. So, 4 tambah 4. Dapat square root 8. Okey. Dia kata betul kepada 1/40. So, ada berapa selepas perpuluhan tu? Nombor. Ada berapa? Banyak. Memang ada banyak. Okey, berapa jawapan dia? Dia nak dalam 1/40 je. 2.8. Okey, good. 2.8 cm. Oops. 8 cikgu tak ni. Sekejap. Okey, 2.8. 2.8. Alright, so settle, awak dah lukis, awak dah buat dapatkan panjang sisi. Lepas tu dia kata pada asalnya prisma tersebut merupakan sebuah cuboid dengan ukuran 7/5/4. Maksudnya sini full lah. Okay, sebuah cuboid, maksudnya kat sini dia tak ada kosong ni. Cuboid, cikgu lukis guna yang putih. Cuboid, nampak sini cuboid. So nampak full cuboid kan? So sepatutnya dia panjang dia kat sini 7. Dia punya yang belah sini adalah 5. Tinggi dia 4. Hitung isi padu prisma tegak EFGHIJKL dalam cm persegi yang telah dikeluarkan dari cuboid tersebut. Okey, kalau awak tengok dekat sini F, kita tulis dekat sini EF. Maksudnya kat sini EF, G kat sini H lah, H. Okay, J dekat sini, I belakang ni. Kemudian KL dekat sini, JI. Sekejap, ni. Okey, KL dekat atas ni, KL. K atas ni, KL bucu, nampak tak? EFGHIJKL. Okey, dah. Cikgu keluarkan dululah. Kat sini EF. Lepas tu EF. GH ni yang belah sini kan. So kita buatlah condong sini. Okey. Lepas tu yang belah sini kita akan dapat bentuk seperti ini sepatutnya. Yang ni kita keluarkan tu. Macam mana cikgu nak lukis?
Awak tahu kan bentuk dia yang mana satu ni? Tahu tak? Tahu. Tahu kan? Okey, kita keluarkan dulu jap. Cikgu keluarkan dulu. Bentuk ni EF. Kemudian macam ni. Ini cikgu lukis. Okey, macam ni. So kita akan dapat tegak. Yang ni tegak. Okey, macam ni. Alamak, cikgu lukis tak guna pembaris. Alright, kita akan dapat macam ni. Alright. Okey, so kita akan dapat bentuk trapezium, betul? Betul. Ni sama, ni tinggi, ni ada condong. Okey, so macam mana kita cari dulu isi padu untuk trapezium. Isi padu untuk trapezium. Kat sini kita tahu dia 7. Bukan 7. Sabar. Oops. Isi padu untuk trapezium. Yang keluar. So satu sini C. Okey. Trapezium luas isi padu untuk trapezium luas gerantara rentas. Isi padu trapezium sama dengan luas gerantara rentas darabkan dengan panjang atau tinggi. Ini atau tau, bukan bahagi tau, atau. Okay, luas gerantara rentas untuk trapezium. Okay, tahu kat sini satu trapezium 1/2. Okay, dia punya panjang belah sini 2 cm. 2 cm. Tiga tambah 5. Sini 3. Sini bawah ni 3. Atas ni 5. Okey, atas ni 5. Yang atas ni kalau tengok dekat bahagian gambar kat pelan ni, FK ni 5. Alright, so atas ni 5. Alright. Dia punya tinggi yang ni, kita tahu dia 2 cm. Tengok dekat sini. Tinggi ni 2 cm. Sebab tu ada 2. 1/2 darab 2 darab 5 tambah 3. Kita dapat berapa? 1/2 darab 2 darab 5 tambah 3. Dapat 8. 8. Okey. Lepas tu isi padu trapezium dapat berapa? Cikgu tulis singkat lah isi padu trapezium. Alamak, aku tak faham pula. Isi padu trapezium ni 8 darabkan dengan dia punya panjang belah sini adalah 5. Sini 5 bawah ni. So 5. Kan. Sini cikgu dah tulis dah. 8 darabkan dengan 5, kita akan dapat 40 cm padu. Dapat tak? Ada yang dapat sama dengan cikgu? Sama Jelas tak? Cari isi padu trapezium. Awak kena tengok pada lukisan yang awak lukis. Cikgu lukis tak guna pembaris. Kalau awak lukis guna pembaris, awak nampak lagi jelas. Okey, untuk yang D ni dia kata cari nisbah. Kalau nisbah awak tahu kan, nisbah ni dia mesti ada 2 titik ni Macam ni nisbah. Isi padu prisma tegak yang dikeluarkan berbanding dengan prisma tegak yang anda lukis di dalam soalan A. Maksudnya prisma tegak ni yang dikeluarkan adalah isi padu trapezium ni lah. Kita dah dapat dah. Kemudian dia nak isi padu prisma tegak yang kita lukis dalam soalan A. Maksudnya yang ni lah dia nak isi padu ni. Kalau awak rajin, awak buat satu-satu macam ni. Cari trapezium, lepas tu cari untuk isi padu cuboid, lepas tu cari isi padu cuboid lagi satu, lepas tu tambahkan. Ataupun awak buat ni, ini kan asal dia adalah cuboid dia cakap dekat sini.
prisma tersebut merupakan sebuah cuboid dengan ukuran. So kita boleh dapatkan isi padu untuk cuboid, kemudian kita tolakkan dengan isi padu trapezium. Jelas tak? Jelas. 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 Okey. So kita dah cari isi padu cuboid. Dia dah bagi dah 7 darab 5 darab 4. So dapat berapa isi padu cuboid? 140. Good. So 140. Dia kan nak nisbahkan 140 tolakkan dengan 40. Ni kita nak dapatkan yang ni. Isi padu untuk prisma tegak yang kita dah lukis ni. 140 tolak 40 dapat 100 cm padu. Okey, dia nak nisbah. Nisbah macam mana? Nisbah saya cakap ada 2 titik tu kan. So nisbah 40, nisbah 100. Dah settle macam ni ke nisbah untuk jawapan dia? Boleh kecilkan. Good. Kalau kita kecilkan dapat berapa? Kecilkan dengan berapa? Bagikan dengan 2:5. 2:5. Good. Macam mana dapat 2:5? Bahagi Dengan berapa? 2. Okey, bahagi dengan 20. Alright, so inilah jawapan dia untuk nisbah. Okey, jelas semua? Jelas. Okey, faham macam mana nak selesaikan soalan untuk buat pelan dan yang melibatkan pelan dan dengarkan. Okey. So cikgu nak tanyalah sepanjang bab 7 ni apa yang awak dah belajar? Cuba bagi tahu saya. Tak belajar apa-apa ke? Mesti awak dah belajar. Cakap je lah apa-apa. Bab pelan dan dengarkan bab 7 ni awak jumpa perkataan apa? Anjuran otakkan. Okey, good. Lagi? Kerata rentas tu formula tu ke? Okey, good. Lagi? Banyak lagi. Kita dah belajar. Apa? Pelan. Okey, lagi? Lepas tu awak tahu kan cara untuk menukar cara kalau dia bagi soalan 3 dimensi awak kena buat pelan dan dongakan. Tahu cara dia macam mana? Okey. Lepas tu kalau dia bagi pelan dan dongakan tukarkan kepada 3 dimensi. Cara nak lukis pun tahu macam mana kan? Okey. So saya rasa itu saja untuk kelas hari ni. Sebelum saya habiskan kelas ni, macam biasa saya nak awak buat kerja sekolah, kerja rumah. Buka pada muka surat 194. Masterikan diri tu kan nombor 1 dengan 2 je. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Yang lain tu hantar tahu sebab orang yang sama juga yang hantar hari tu untuk 2 kerja yang pernah saya bagi. Yang lain hantar tahu. Okey, untuk yang Google Form yang cikgu minta untuk awak isi tu, okey, cikgu ada nak kena ajar awak lagi. So untuk esok punya kelas cikgu ulang kaji je untuk bab yang paling banyak orang ada masalah lah. Boleh? Boleh. Jangan lupa masuk kelas tau. Okey, jangan lupa esok punya kelas. Okey, jangan lupa hantar masterikan diri tu cikgu bagi awak buat sampai hari Ahad, hari Sabtu boleh ke hari Sabtu? Boleh nanti hantar snap pada cikgu dan cikgu check. Okey? Okey, saya rasa itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Cikgu. Sama-sama.